berjumpa dalam channel Santai Sejarah SPM. Hari ini cikgu nak kongsikan tajuk yang baru. Selepas kita dah belajar DEB, kita dah belajar sedikit tentang pembentukan. Pada hari ini kita tak nak buang masa, tak nak berdengar video PDPC. Kali ini cikgu nak kongsi apa? Berkaitan dengan pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Ini tajuk besar ni. Warna biru cikgu letak ni. Pelaksanaan. Bagaimana dilaksanakan? Jadi video ini mungkin kita buat dua siri. Sebab dia agak panjang. Kita tengok satu, pembasmian kemiskinan, penyusunan masyarakat, saham, pembangunan wilayah dan sebagainya. Baik. Kalau kita tengok di sini pelajar. Bagaimana DPN ini dilaksanakan dalam masa 10 tahun? Iaitu daripada tahun 1991 sehingga tahun seterusnya. Kita nampak sini. Di mana cikgu tengok tahun tu? Ini 91 hingga tahun 2000. Okey, pelajar tengok di sini. Salah satu tujuan strategi DEB yang telah kita belajar sebelum ini, DEB ni dia nak membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Itu DEB. Di sini kita nampak masyarakat luar bandar, contohnya pembukaan Felda. Dan dia nak memperbaiki, ini ayat ini kena faham. Dia nak memperbaiki ketidakseimbangan dari segi sosial dan ekonomi antara kaum itu. Hasil daripada sikap yang dilakukan oleh British itu dasar, pecah dan perintah. DPN dia sebaliknya. Kita pun dah maju pada waktu itu kan. Jadi DPN ini ialah melalui pemilikan modal saham dan pembangunan wilayah. Kita dah faham pembangunan wilayah kan? Kejora, Ketengah, Kesedar. Bezakan dengan Felda dan Fekra. Okey, kita akan tengok satu-satu. Pelaksanaan DPN ini, dia ambil sedikit daripada DEB yang pertama ini. Yang pertama itu ialah pembasmian kemiskinan. Pada waktu itu kita tengok masyarakat kita tahun 90 sudah semakin maju lah. Pembasmian kemiskinan ini ialah fakta. Kalau cikgu letak warna biru, ini ialah fakta. Bagaimana kerajaan nak basmi kemiskinan? Itu yang kita kena tahu tu. Basmi kemiskinan macam mana? Yang pertama ialah pemberian subsidi. Subsidi ini maksudnya bantuan dan sokongan. Maksudnya kerajaan menyokong apa yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya golongan-golongan penanaman padi dan nelayan. Kita dah belajar kan? LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan, penanaman padi, contohnya melalui Bernas. Macam mana dia nak tingkatkan? Dari segi bantuan, mungkin dari segi baja dan sebagainya. Untuk menambahkan produktiviti. Ini contohnya tadi cikgu sebut. Mungkin dia akan bagi bantuan baja kan? Biji benih dan sebagainya. Dalam itu, kita nampak golongan-golongan belia muda diberi latihan di institut-institut atau pusat latihan yang ditubuhkan lah. Sampai hari ini kita nampak kan, ada pusat giat mara, ILP yang ditubuhkan. Tujuannya ialah untuk apa? Memastikan generasi muda dia ada kemahiran dan mampu mendapat pendapatan yang tinggi. Tengoklah gambar. Hebat masyarakat kita kan. Ini culinary di giat mara, welding dan sebagainya. Itu tengok soalan. Bagaimana kemiskinan tegar dapat dihapuskan? Takkan selama-lamanya kita nak ada subsidi saja kan? Melalui sistem, ini mungkin kita nampak melalui sistem apa? Pendidikan tadi. Macam mana kerajaan buat pendidikan? Golongan yang tidak berminat dengan aliran kebangsaan mungkin sudah boleh pergi kepada vocational ataupun kemahiran-kemahiran tertentu. Itu kita nampak. Akhirnya masyarakat kita boleh berdikari lah. Okey, yang kedua, menyusun semula masyarakat. Ini menyusun semula masyarakat ni F2. Okey, fakta yang kedua. Kita nak susun semula masyarakat macam mana?
Mungkin kita boleh ambil 2-3 sajalah. Pertama ini, dia meningkatkan tenaga kerja. Kita tak boleh harapkan orang luar saja dalam sektor moden. Sampai situ, tenaga kerja ini fakta merah seperti itu ialah contohlah seperti apa dalam bidang pembuatan dan perkhidmatan. Kita nak rakyat kita terlibat di situlah. Ada apa? Ada fakta, ada huraian. Lepas itu kita nampak menyusun semula masyarakat. Bagaimana lagi? Yang kedua, dalam latihan dan bidang pengurusan harta dan etika, pemberian kontrak, kota dan lesen perniagaan. Kita nampak. Dan sebagainya lah. Banyak. Ini cara-cara kita nak memastikan masyarakat kita ni tidak terus tertinggal, di mana kerajaan dia buat macam-macam bentuk untuk memastikan kita sentiasa boleh menguruskan diri lah. Sekarang kita nak pastikan macam nak berniaga tengok. Bila kita dah banyak buah durian, IKS pun muncul lah. Buat jus durian, buat apa? Macam-macam lah. Lupa nak sebut payah kan. Ini nampak ni. Ini IKS lah ni. Industri kecil dan sederhana. Ini kita panggil industri kecil dan sederhana. Maksudnya daripada buah-buahan dia boleh buat jus, buat kek, daripada koko buat coklat dan sebagainya. Ini pameran. Nampak Nyatakan peranan dan institusi latihan yang menyediakan latihan kemahiran. Peranan institusi ini pelajar kena faham lah tentang tadi apa. Contohnya kalau kita tengok, kita ada apa? Pusat ILP, Pusat Giat Mara, Institut Kemahiran Mara, banyak lagi PESDEC dan sebagainya. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang saya sebut sebelum ni. Penyusunan semula melalui modal saham. Ini F3. Di sini ada peranan PNB tu. Dia nak pastikan bahawa sekurang-kurangnya berapa persen rakyat kita ni. 30%, sekurang-kurangnya 30% pemilikan penguasaan pengurusan dalam sektor moden kita nampak. Maksudnya ini adalah saham Bumi Putra. Contohnya kita ada saham-saham melalui dasar penguasaan kan. Nampak? MARA, Majlis Amanah Rakyat dulu namanya RIDA. Ni Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Kalau Perak ni PKNP lah. Kalau Selangor PKNS, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Ini Selangor ni PKNS. Ini gambar cantik, meriah. Semuanya diswastakan. Bila diswastakan, barulah kita nampak kuranglah pengantungan kepada modal kerajaan itu sendiri. Nampak dasar ni. Dasar swasta, apa tujuan dia? Untuk meningkatkan produktiviti. Ini juga boleh soal ni. Kualiti perkhidmatan. Mempercepatkan pembangunan ekonomi melalui pelaburan modal dan sektor. Sebab swasta ni, dia ada modal. Jadi dapat kurangkan ataupun membantu kerajaan. Okey. Dan yang terakhir, pembangunan wilayah. Ini yang keempat. F4. Hilang nanti selepas ni cikgu akan buat bimbingan menjawab. Daripada sinilah kita nampak. Okey. Melalui pembangunan wilayah ni, kita nampak wilayah yang telah ada. Bila sebut wilayah ni, dia mesti tak lari daripada pertanian. Dan tujuannya tak lain lah, tak bukanlah bila wilayah ni, dia pertama sekali ialah untuk memperbaiki ni pembangunan wilayah yang tak seimbang daripada DEB tu. Itu sebab kerajaan dia menubuhkan satu institut yang hebat lah. Kalau kita pergi Cameron Highland kan seronok. Tengok Mardi, ada pertanian pintar. Hari ni apa yang pertanian pintar? Fertigasi, hidroponik, aquaponik dan sebagainya. Itu pertanian pintar lah. Contohnya apa? Kalau cikgu sebut tadi, fertigasi, hidroponik, dan banyak lagi lah. Dan tak larilah kita daripada penglibatan sektor swasta. Ini kita nampak padi pun hari ni guna mesin padi. Tak guna lagi kaedah mengerat dan sebagainya. Drone. Pak cikgu sekarang ni guna drone.
untuk menyembur racun. Ini tengok menggunakan jentera-jentera moden. Dan kita nampak hari ni pertanian kita semakin maju. Bawah ni ada pertanian pintar kan? Ada apa? Pertanian pintar. Jadi pelajar mungkin tanya tadi kan. Bawah ni lah tadi. Kita tengok bawah lagi. Okey. Kita tarik sini. Okey, apa itu pertanian pintar? Nampak kan? Kita nampak pintar. Maksudnya kita gunakan semua yang terbaik lah ya pelajar. Pintar ni maksudnya kita nak meningkatkan kualiti pertanian dengan teknologi. Meningkatkan pengeluaran. Nampak situ. Contohnya kita guna apa? Ini contohnya menggunakan drone. Mana drone ni? Jentera dikendalikan menerusi alat kawalan jauh. Menyembur racun dan baja dan sebagainya. Akhirnya kita nampak DPN ini berjaya lah. Kita nampak ada perubahan yang sangat besar. Yang mana kita nampak rakyat kita semakin lama kita nampak semakin seimbang. Sektor swasta pun semakin berkembang. Mungkin boleh soal pandangan kita terhadap sektor swasta dan sebagainya. Baik. Pendek saja berapa muka surat ni? 2 muka surat saja, 3 muka surat saja. Okey, itu saja untuk 8.4. Okey. Selepas ini kita akan buat bimbingan menjawab. Terus bersama Santai Sejarah SPM.